Kes pada hari ini berkenaan Yahya bin Jusuf sebagai perayu lawan pendakwa raya sebagai responden. Perayu dan responden diberikan 10 minit bagi setiap pihak untuk mengemukakan hujah masing-masing dan 3 minit bagi hujahan balas. Ya, saya. Benar, Ya Arif. Terima kasih, Ya Arif. Dengan izin, Ya Arif, saya Nur Shazlin mewakili Peguam Perayu pada hari ini. Bersama-sama saya adalah Peguam Rakan Terpelajar yang bijaksana, Saudari Ayuna, Saudari Hafizah. Manakala Peguam Responden pada hari ini diwakili oleh Rakan Terpelajar, Encik Irman Daniel, Encik Husaini, dan Saudari Izzati. Ya Arif, kes di Mahkamah Yang Mulia ini ialah kes rayuan terhadap keputusan kes Mahkamah Tinggi yang telah mensabitkan tertuduh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ya Arif, saya mohon panduan mahkamah sama ada perlu membentangkan fakta kes ataupun tidak. Terima kasih, Ya Arif. Ya Arif, di dalam kes ini, Yahya bin Jusuf iaitu perayu di dalam kes ini telah disabitkan atas tuduhan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan di peringkat Mahkamah Tinggi. Dan pendakwa raya telah bergantung kepada beberapa keterangan. Namun yang demikian, Ya Arif, perayu telah mengaku tidak bersalah ke atas kesalahan membunuh dan membawa dalihan atau kecualian ketidaksiuman di bawah Seksyen 84 Kanun Keseksaan. Baiklah, Yang Arif, Peguam Perayu mohon Mahkamah Yang Mulia untuk mengakas dan membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi atas alasan pertama, Mahkamah Tinggi terkhilaf apabila memutuskan bahawa pihak responden selaku pendakwaan telah membuktikan kes terhadap perayu pada tahap keraguan yang munasabah. Kedua, pihak perayu telah berjaya menimbulkan keraguan yang munasabah terhadap kes pendakwaan. Dan yang ketiga, Mahkamah Tinggi juga terkhilaf apabila menolak kecualian atau dalihan ketidaksiuman atau tidak sempurna akal yang dibangkitkan dan dibuktikan oleh perayu. Ya Arif, saya mohon 10 minit untuk mulakan penghujahan saya. Terima kasih, Ya Arif. Baiklah, Ya Arif, hujahan pertama perayu adalah Mahkamah Tinggi terkhilaf apabila memutuskan bahawa responden selaku pendakwaan telah membuktikan kes terhadap perayu pada tahap keraguan yang munasabah. Maka di dalam Mahkamah Yang Mulia ini, perayu akan membuktikan bahawa responden tidak berjaya membuktikan kes terhadap perayu. Ya Arif, isu utama di dalam kes ini, responden tidak berjaya membuktikan elemen perbuatan dan elemen niat yang diperlukan bagi tuduhan membunuh. Adalah menjadi prinsip undang-undang sebelum seseorang itu disabitkan dengan tuduhan membunuh untuk membuktikan bahawa adanya elemen perbuatan dan elemen niat. Dan di dalam kes ini, Arif, responden sepatutnya membuktikan 4 perkara. Yang pertama, mangsa telah mati. Dan di dalam kes ini, perayu tidak mempertikaikan sama ada mangsa telah mati ataupun tidak. Yang kedua, mangsa mati akibat kecederaan yang dialami. Dan elemen kedua ini juga tidak dipertikaikan oleh perayu. Namun yang demikian, Ya Arif, elemen ketiga ialah tertuduhlah yang menyebabkan kecederaan tersebut, iaitu membawa kepada akta serius. Dan yang keempat, niat, iaitu tertuduh melakukan perbuatan tersebut dengan niat, iaitu mens rea seperti yang dihuraikan dalam Seksyen 300 Kanun Keseksaan, Ya Arif. Maka, Ya Arif, elemen ketiga dan elemen keempat inilah yang dipertikaikan oleh Peguam Perayu dalam Mahkamah Yang Mulia ini.
Yang Arif, saya ingin menarik perhatian mahkamah yang mulia ini bahawa setiap satu elemen tersebut perlu dibuktikan tanpa apa-apa keraguan yang munasabah. Dan di dalam kes semasa Yang Arif, keraguan timbul tentang elemen ketiga dan keempat, di mana fakta persoalan isu yang utama di dalam kes ini ialah sama ada tertuduhlah yang menyebabkan kematian mangsa, dan kedua sama ada elemen niat tertuduh menyebabkan kecederaan kepada mangsa dan membawa kematian berjaya dibuktikan oleh pihak responden. Kedua-dua elemen ini wajib dibuktikan oleh pihak responden tanpa kompromi, Yang Arif, sebelum boleh mensabitkan tertuduh untuk kesalahan membunuh. Yang Arif, perayu merujuk kepada kes Young Husband melawan Luftig yang terpakai dalam kes Malaysia, di mana hakim menyatakan bahawa ungkapan undang-undang dengan izin Actus non Facit Nasa Mens Rea merupakan asas dalam membentuk unsur-unsur kesalahan jenayah, iaitu yang pertama perbuatan dan yang kedua adalah niat. Yang Arif, bagi elemen yang pertama iaitu Actus Reus, peguam perayu menghujahkan bahawa pihak responden gagal untuk membuktikan tertuduhlah yang menyebabkan kecederaan sehingga membawa kepada kematian mangsa. Ini kerana responden gagal mengemukakan saksi langsung yang melihat tertuduhlah yang membunuh mangsa. Dan prinsip yang sama diguna pakai di dalam kes Mahkamah Persekutuan, iaitu kes Keruntum Sendian Berhad, kes Mahkamah Agung, di mana Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahawa sekiranya sesuatu kes tiada keterangan saksi langsung, maka sesuatu kes itu perlu merujuk kepada keterangan bersandarkan keadaan dengan izin circumstantial evidence. Dan prinsip dan keputusan mahkamah ini mahkamah ini perlu mengikat kes di mahkamah rayuan ini menggunakan pakar prinsip duluan kehakiman mengikat. Yang Arif, kes semasa bergantung sepenuhnya kepada keterangan bersandarkan keadaan kerana ketiadaan saksi langsung yang melihat tertuduhlah yang membunuh mangsa. Oleh kerana kes ini bergantung sepenuhnya kepada keterangan bersandarkan keadaan, maka responden perlu mengekalkan satu rantaian keterangan yang kukuh membawa kepada satu kesimpulan atau dengan izin irresistible conclusion. Namun demikian, Yang Arif, dalam kes semasa, peguam responden gagal menunjukkan terdapat satu rantaian keterangan yang kukuh apabila keterangan yang dikemukakan oleh SP10, SP11, SP12 dan SP13 adalah tidak konsisten antara satu sama lain, di mana SP10 mendakwa tertuduh mempunyai golok dan badik, SP11 menyatakan tertuduh mempunyai golok dan pisau, manakala SP13 mendakwa tertuduh cuba menyerangnya dengan pisau, sementara SP12 hanya mendakwa tertuduh mempunyai kapak. Apa yang boleh dilihat dalam perbandingan keterangan saksi-saksi pendakwaan ini adalah keterangan mereka tidak konsisten dan menyebabkan rantaian keterangan mereka terputus. Merujuk kepada kes Chan Chueng Kong melawan pendakwa raya Yang Arif, Hakim Mahkamah Rayuan berpendapat bahawa sesuatu keterangan tidak boleh dinilai dengan hanya melihat kepada keterangan individu, tetapi perlu kepada keseluruhan rantaian keterangan yang kuat dan kukuh serta tidak terputus. Dan bagi pihak responden mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan bahawa rantaian keterangan mereka tidak terputus sehingga membentuk kepada satu kesimpulan bahawa tertuduhlah yang membunuh hingga mangsa dalam kes ini. Namun pihak keterangan bercanggah dalam kes ini. Apa-apa keterangan yang bercanggah di dalam kes ini? Keterangan saksi pendakwaan bercanggah di antara satu sama lainnya, Arif. Ini membentuk rantaian keterangan mereka terputus dan tidak kuat. Namun responden gagal untuk membuktikan sedemikian. Seterusnya, Yang Arif, elemen yang perlu dibuktikan adalah elemen niat untuk mensabitkan tertuduh dengan kesalahan membunuh. Yang Arif, niat memang sukar untuk dibuktikan melainkan jika tertuduh mengaku bersalah. Namun dalam kes semasa, tertuduh tidak mengaku bersalah pada masa matan. Namun Yang Arif, lazimnya niat seseorang mestilah ditentukan dengan membuat inference daripada fakta-fakta objektif kes atau
atau melihat kepada keterangan bersandarkan keadaan. Untuk kes yang bergantung sepenuhnya kepada keterangan bersandarkan keadaan seperti kes semasa, niat perlulah dibuktikan dengan wujudnya elemen motif di bawah Seksyen 8 Akta Keterangan Yang Arif. Yang Arif, niat sememangnya tidak boleh ditunjukkan secara langsung, tetapi pihak pendakwaan boleh mengemukakan keterangan-keterangan yang boleh menunjukkan, contohnya wujudnya motif tertuduh untuk membunuh mangsa. Dan prinsip ini boleh dilihat di dalam kes Mahkamah Rayuan Pendakwa Raya melawan Muhammad Zahari Embong, di mana di dalam kes ini keterangan pihak pendakwaan adalah bergantung sepenuhnya kepada keterangan berdasarkan keadaan, dan walaupun motif bukanlah satu elemen jenayah, tetapi apabila sesuatu kes bergantung sepenuhnya kepada keterangan bersandarkan keadaan, motif merupakan satu elemen yang penting. Dan prinsip yang sama ditekankan di dalam kes Mahkamah Persekutuan Sani Ang melawan Pendakwa Raya, di mana di dalam kes ini Hakim Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa wujudnya motif tertuduh membawa kepada keadaan minda dan boleh membawa kepada niat. Namun di dalam kes ini, responden gagal membuktikan elemen motif, seterusnya gagal membentuk suatu niat bahawa tertuduh mempunyai niat untuk membunuh mangsa. Oleh demikian, Yang Arif, perayu menghujahkan sekali lagi bahawa mahkamah terkilaf apabila memutuskan bahawa responden telah membuktikan kes terhadap perayu pada tahap keraguan munasabah. Ini kerana Yang Arif, responden gagal untuk menunjukkan keterangan langsung bahawa tertuduhlah yang membunuh mangsa, dan yang kedua, responden gagal untuk menunjukkan elemen niat di mana tertuduh mempunyai niat untuk membunuh mangsa. Yang Arif, secara kesimpulan, pihak perayu pada hari ini memohon Mahkamah Yang Mulia untuk mengakas dan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi kerana mahkamah merupakan institusi keadilan utama negara, maka mahkamah tidak boleh sesekali terkhilaf dalam mensabitkan seseorang yang tidak bersalah kerana ia boleh menjejaskan kepercayaan masyarakat kepada institusi kehakiman sebagai institusi keadilan. Yang Arif, hujahan kedua dan ketiga akan disambung oleh peguam perayu seterusnya. Terima kasih. Yang Arif, mohon izin Mahkamah Yang Mulia ini untuk pihak responden kedua menyambung penghujahan di peringkat rayuan. Yang Arif, mohon masa 10 minit untuk penghujahan di peringkat pihak perayu. Isu penghujahan di peringkat pihak perayu pada hari ini, Yang Arif, adalah pihak perayu telah membuktikan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Yang Arif, adalah menjadi satu prinsip undang-undang yang mantap bahawa apabila pihak pendakwaan perlu untuk membuktikan sesuatu kes tanpa keraguan munasabah untuk menjadikan tertuduh bersalah dalam kes semasa. Namun Yang Arif, pihak perayu menghujahkan bahawa pihak perayu pada hari ini menghujahkan bahawa terdapat keraguan yang munasabah dalam kes pihak responden pada hari ini. Dalam isu penghujahan kedua ini, Yang Arif, pihak perayu akan tunjukkan kepada Mahkamah Yang Mulia bahawa keterangan daripada saksi pembelaan yang dibawa adalah kukuh dan berjaya menyangkal keterangan-keterangan yang dibawa oleh pihak responden atas alasan rangkaian keterangan kes yang dikemukakan oleh pihak responden adalah terputus, tidak lengkap dan tidak sempurna seperti yang dihujahkan oleh peguam terpelajar perayu yang pertama. Yang Arif, pertama sekali, pihak perayu berhujah bahawa keterangan saksi responden telah berjaya disangkal oleh pihak merayu melalui penjelasan daripada tertuduh. Penjelasan ini merujuk kepada kelakuan tertuduh yang terkemudian yang menjadikan keterangan pihak responden tidak kukuh sesama sekali berdasarkan peruntukan yang penting iaitu Seksyen 9 Akta Keterangan 1950. Bagi menunjukkan prinsip yang wujud dalam peruntukan ini, Yang Arif, pihak merayu akan merujuk satu kes Mahkamah Persekutuan iaitu Ahmad Taifibali melawan P. Ramasali.
Di mana dalam kes ini yang Arif menunjukkan bahawa satu inference yang dibuat daripada keterangan yang melibatkan kelakuan tertuduh akan kekal sama jika keterangan tersebut tidak dijelaskan atau dikemukakan seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 9. Namun begitu yang Arif, keterangan SP6 menyatakan bahawa kelakuan kemudian tertuduh berdasarkan Seksyen 8 melarikan diri dan menyorok di dalam sungai telah pun disangkal apabila keterangan daripada SD2 dan SD3 telah mengemukakan keterangan tambahan dengan menyatakan bahawa tertuduh memang gemar mandi sungai sejak kecil dan ini gagal untuk diakas oleh pihak responden pada hari ini. Yang Arif, pihak perayu ingin menarik perhatian Mahkamah Yang Mulia ini untuk merujuk kepada kes Mahkamah Persekutuan iaitu Fakhrul Razi Hassan melawan Pendakwa Raya 2018. Dalam kes ini, hakim menyatakan bahawa keterangan bagi sesuatu kelakuan boleh dijelaskan oleh tertuduh sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 9. Dan dalam kes ini, keterangan yang dijelaskan oleh perayu telah diterima oleh Mahkamah sebagai satu keterangan yang kukuh. Oleh itu jelas bahawa keterangan daripada SD2 dan SD3 yang menggagalkan inference pihak responden pada hari ini di mana pihak tertuduh yang menyorok di dalam sungai sekaligus telah menolak tuduhan pihak responden yang menyatakan bahawa tertuduhlah yang telah melakukan pembunuhan. Tambahan pula yang Arif adalah menjadi satu prinsip undang-undang yang mantap bahawa kegagalan untuk membawa saksi lain atau mencabar keterangan saksi yang diberikan adalah jumlah kepada penerimaan kepada saksi tertuduh pada hari ini. Merujuk kepada Mahkamah Persekutuan iaitu Pendakwa Raya melawan Masud bin Muhammad Mufiz, apabila sesuatu keterangan saksi itu tidak dicabar, maka tiada sebab untuk Mahkamah menolak keterangan yang dibawa oleh saksi tersebut. Yang Arif, keterangan daripada saksi SD2 dan SD3 ini gagal dicabar oleh pihak responden dalam kes semasa. Oleh itu yang Arif, keterangan-keterangan ini perlulah diambil oleh kira oleh mahkamah kerana keterangan ini telah menimbulkan keraguan pada keterangan saksi pihak responden. Yang Arif, pihak perayu seterusnya akan mengujarkan bahawa terdapat juga keraguan dalam menunjukkan saksi-saksi dalam kes pihak responden pada hari ini. Yang Arif, pertama saksi yang dibawa oleh pihak responden adalah saksi SP12 di mana pada malam kejadian SP12 telah menyatakan bahawa SP12 telah mengambil dadah sebelum melihat keberadaan tertuduh bersama mangsa pada malam kejadian dan ini menunjukkan bahawa saksi tersebut tidak berada dalam keadaan yang waras yang Arif. Oleh itu, saksi ini hendaklah ditolak oleh mahkamah dan juga atas alasan fakta yang diberikan oleh saksi ini tidak konsisten dengan keterangan-keterangan saksi yang lain. Kedua yang Arif, terdapat juga keraguan dalam kes pihak responden apabila saksi keterangan yang dibawa oleh pihak responden dengan menunjukkan bahawa SP13 apabila pada malam kejadian telah menyatakan bahawa apabila SP13 melihat tertuduh menyerang mangsa, saksi ini terus melarikan diri dan tidur di rumah kawan tanpa membuat apa-apa pelaporan kepada pihak polis dan ini menunjukkan keterangan ini perlu diteliti dengan berhati-hati oleh pihak mahkamah kerana yang Arif, apabila seseorang yang munasabah berhadapan dengan keadaan ini, orang tersebut akan bertindak dengan wajar untuk meminta pertolongan lebih-lebih lagi apabila berhadapan dengan kes seperti ini. Ini menunjukkan saksi yang dikemukakan oleh pihak responden pada hari ini adalah diragukan. Yang Arif, menurut kes BP Anwar Ibrahim, di mana seseorang saksi yang diragukan hendaklah ditolak oleh mahkamah secara terus tanpa mengambil kira saksi yang tidak berkredibiliti ini yang Arif. Jika tidak ada persoalan daripada pihak yang Arif, saya akan teruskan dengan isu pempujahan perayu yang ketiga. Yang Arif, Mahkamah Tinggi telah terkhilaf dalam menolak dalihan ketidaksiuman atau tidak sempurna akal tertuduh dalam kes ini. Oleh itu, mohon Mahkamah pada hari ini untuk menolak dan mengakas keputusan Hakim Mahkamah Tinggi. Yang Arif, dalam kes semasa, tertuduh telah membawa dalihan ketidaksiuman berdasarkan Seksyen 84 Kanun Keseksaan dalam
pembelaannya. Dalam membuktikan dalihan ini, berdasarkan Seksyen 105 Akta Keterangan 1950 adalah menjadi satu prinsip undang-undang yang mantap bahawa pembuktian yang dihujahkan oleh pihak perayu hanyalah pada tahap imbangan kebarangkalian seperti yang dinyatakan dalam Mahkamah Agung Pendakwa Raya melawan Yuvraj 1969. Bagi menguatkan dalihan ini, Arif, Apakah autoriti yang disebutkan tadi? Ya, Arif. Maaf, ya, Arif. Apakah autoriti yang disebutkan boleh memberi sedikit penjelasan? Boleh ya, Arif. Mengenai imbangan kebarangkalian. Boleh ya, Arif. Dalam kes Mahkamah Agung Pendakwa Raya melawan Yuvraj ini, yang Arif, telah dinyatakan bahawa seseorang yang membawa satu dalihan Seksyen 84 mempunyai satu beban pembuktian hanya pada tahap imbangan kebarangkalian, iaitu tahap ini adalah dibawa oleh pihak perayu pada hari ini. Seterusnya, yang Arif, bagi menguatkan dalihan ini, perayu akan menunjukkan kepada mahkamah bahawa dalihan ketidaksiuman telah pun berjaya disokong oleh keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi pihak perayu pada hari ini. Yang pertama, yang Arif, pihak perayu ingin menarik perhatian mahkamah untuk menilai keterangan yang dibawa oleh pihak perayu, iaitu SD4 yang telah memberikan keterangan berdasarkan kepakarannya bahawa jika seseorang mengambil dadah dalam kadar yang banyak seperti yang berlaku dalam kes masa, maka penghisap dadah tersebut akan bertindak ganas terutama kepada orang yang disayangi. Yang Arif, bukan itu sahaja, terdapat juga rekod perubatan yang menunjukkan bahawa seseorang yang mempunyai rekod penyakit jiwa apabila mengambil dadah tertentu akan menyebabkan seseorang ini akan bertindak dengan lebih ganas. Keterangan ini telah pun menyokong keterangan perayu, iaitu SD1 yang telah menyatakan bahawa tertuduh sememangnya pernah dimasukkan dalam ward sakit jiwa. Dan seterusnya, jika kita melihat dalam fakta kes masa, yang Arif, perayu telah pun mengambil jumlah dadah yang banyak pada petang kejadian yang menyebabkan tertuduh mengalami gangguan mental dan juga bertindak ganas dalam keadaan tertuduh tidak menyedarkan diri dan tidak sedar akibat apa yang dilakukannya, yang Arif. Yang Arif, keterangan ini menunjukkan bahawa terdapat keraguan dalam pihak kes responden yang telah menyatakan bahawa perayu mempunyai niat dalam membunuh si mangsa sekaligus meletakkan beban pembuktian tanpa keraguan munasabah pada kes pihak responden pada hari ini untuk membuktikan tuduhan terhadap tertuduh. Bagi menyokong hujahan ini, Arif, keterangan SD1 perlu dinilai dan diterima oleh mahkamah seperti yang dibenarkan oleh Seksyen 14 Akta Keterangan 1950. Keterangan SD4 ini, Arif, menunjukkan bahawa tertuduh tidak ingat akan apa yang berlaku, sebaliknya hanya sedar semasa tertuduh berada di hospital. Keterangan ini sekali lagi menunjukkan tertuduh tidak mempunyai apa-apa niat melakukan sesuatu terhadap si mangsa, dan keterangan ini juga telah disokong oleh keterangan pakar seperti yang dihujahkan sebentar tadi. Mohon sedikit masa daripada pihak mahkamah. Terima kasih, yang Arif. Tambahan pula, yang Arif, pihak perayu juga telah gagal untuk menyangkal atau menolak keterangan pakar ini. Merujuk kepada kes Mahkamah Persekutuan Padmanabhan Anak Lelaki Narayanan lawan Pendakwa Raya 2017 telah menyatakan bahawa mahkamah tidak mempunyai apa-apa alasan yang kukuh untuk menolak keterangan saksi pakar sekiranya keterangan ini tidak dicabar dan sekiranya hanya seorang sahaja saksi pakar yang dikemukakan di mahkamah. Dalam fakta kes masa, hanya seorang sahaja saksi pakar yang dikemukakan di mahkamah. Maka keterangan saksi pakar yang dikemukakan oleh pihak perayu pada hari ini tidak dijawab oleh pihak responden, dan juga kegagalan pihak responden mengemukakan saksi pakar yang lain merupakan satu keterangan yang perlu diambil berat dan diterima oleh pihak mahkamah pada hari ini. Yang Arif, keterangan pakar SD4 pihak perayu ini juga merupakan satu keterangan yang relevan yang seperti dinyatakan dalam Seksyen 45 Akta Keterangan 1950, dan yang keterangan saksi pakar ini merupakan satu keterangan yang kuat. Prinsip ini boleh dilihat dalam Mahkamah Agung Munusami
yang menyatakan bahawa keterangan saksi pakar ini dibuat berdasarkan kepakaran, pengalaman dan juga latihan merupakan satu keterangan yang perlu diterima. Oleh kerana prinsip ini diguna pakai dalam Mahkamah Persekutuan, sekali lagi pihak perayu ingin menghujahkan bahawa mahkamah hari ini adalah terikat untuk mengikuti prinsip kes-kes ini berdasarkan prinsip duluan kehakiman mengikat. Oleh itu Yang Arif, pihak perayu pada hari ini memohon kepada mahkamah untuk menerima alasan pihak perayu pada hari ini dan mengakas keputusan Mahkamah Tinggi kerana Peguam Perayu dengan rendah diri memohon agar mahkamah yang mulia ini, kerana mahkamah merupakan satu institusi keadilan utama negara, maka mahkamah tidak boleh sesekali terkhilaf dalam mensabitkan seseorang yang tidak bersalah, kerana ia akan menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kehakiman sebagai satu institusi keadilan. Oleh itu Yang Arif, Ya, benar Yang Arif. Benar. Dengan izin Mahkamah yang mulia, Yang Arif, saya Iman Daniel Hakim, Timbalan Pendakwa Raya merangkap responden dalam kes kita pada hari ini. Bersama saya Tuan Muhammad Usaini Muhammad Rozi. Yang Arif, perayu telah mengatakan bahawa pihak pendakwa raya gagal untuk membuktikan melampaui keraguan munasabah bahawa tertuduh telah membunuh si mati. Justru Yang Arif, kami di pihak responden mempunyai 3 isu sebagai respon pada pihak perayu. Pertama, tertuduh membunuh si mati berdasarkan keterangan ikut keadaan. Kedua, tertuduh membunuh si mati dengan niat di bawah Seksyen 300(c) Kanun Keseksaan. Ketiga, tertuduh gagal untuk mengemukakan pembelaan ketidaksiuman di bawah Seksyen 84 Kanun Keseksaan. Yang Arif, saya akan menghujahkan isu pertama dan kedua, manakala rakan saya akan menghujahkan isu yang ketiga. Yang Arif, izinkan saya untuk memulakan penhujahan saya. Yang Arif, isu pertama kami ialah tertuduh telah membunuh si mati berdasarkan keterangan ikut keadaan. Kami ingin merujuk kepada kes pendakwa raya melawan Kubalan Peramal di mana Mahkamah Rayuan pada tahun 2018 memutuskan bahawa sabitan berdasarkan keterangan ikut keadaan mesti diterima oleh mahkamah jika ia membawa kepada satu kesimpulan, iaitu kebersalahan tertuduh. Yang Arif, berdasarkan rantaian peristiwa yang akan saya bentangkan selepas ini, jelas menunjukkan bahawa ia hanya membawa kepada satu kesimpulan bahawa tertuduh telah membunuh si mati. Pertama, tertuduh merupakan individu terakhir yang dilihat berada bersama si mati. Kami ingin menarik perhatian mahkamah untuk merujuk kepada kes Linggaswaran Ramu melawan pendakwa raya di mana Mahkamah Persekutuan pada tahun 2017 memutuskan bahawa tertuduh mempunyai peluang untuk membunuh si mati kerana pertama, tertuduh adalah orang terakhir yang dilihat bersama si mati dan juga terdapat perkaitan dan juga kemungkinan berdasarkan proximity masa dan juga tempat kejadian. Yang Arif, berbalik pada kes kita pada hari ini, kami di pihak responden ingin membawa mahkamah untuk merujuk kepada keterangan SP12 dan SP13. Yang Arif, SP12 mengemukakan keterangan bahawa pada jam 9 malam, beliau telah melihat tertuduh berada bersama mangsa dan kemudian tertuduh telah menyerang SP12 dengan menggunakan kapak. SP13 pula mengatakan bahawa pada jam 9.30 malam, tertuduh dilihat menekan kepala si mati dan kemudian beliau telah menyerang SP13 dengan menggunakan pisau. Yang Arif, anggaran kematian berlaku di antara jam 9.30 malam sehingga 11.20 malam dan keterangan-keterangan daripada SP12 dan SP13 jelas menunjukkan bahawa individu yang terakhir dilihat bersama mangsa ataupun si mati ialah tertuduh. Yang Arif, rantaian bukti yang kedua, kesemua saksi melihat tertuduh memegang senjata yang bersifat tajam, berbahaya dan boleh membunuh. Dan ini dibuktikan berdasarkan kesemua keterangan saksi pendakwaan di muka surat 2 soalan penghujahan di mana SP 10, 11, 12 dan 13 kesemuanya melihat golok, badik, pisau dan kapak di mana kesemua senjata ini adalah senjata yang bersifat tajam, berbahaya dan boleh mematikan. Yang Arif, perayu menghujahkan bahawa terdapat ketidakkonsisten pada jenis senjata yang digunakan. Tetapi Yang Arif, kami menghujahkan bahawa senjata-senjata ini adalah senjata yang tajam dan ia konsisten dengan keterangan pakar forensik yang mengatakan bahawa luka tikaman pada badan si mati adalah disebabkan oleh senjata yang tajam.
Yang Arif, bukti yang ketiga, berdasarkan keterangan pakar forensik SP15, jelas menunjukkan bahawa si mati bukanlah mati kerana kebakaran. Sebaliknya, si mati meninggal dunia kerana terdapat beberapa tikaman di bahagian dada yang menusuk jantung, menyebabkan pendarahan yang banyak sehingga menyebabkan kematian. Yang Arif, bukti yang keempat, tiada bukti yang pada hari kejadian yang menunjukkan bahawa tertuduh tidak waras sewaktu melakukan pembunuhan. Perayu mengatakan bahawa tertuduh tidak waras waktu melakukan pembunuhan. Tetapi yang Arif, mereka menggunakan keterangan SD4, pakar psikologi. Tetapi yang Arif, kawan di pihak responden menghujahkan bahawa pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Lee hanyalah pada tarikh 15 hari bulan 6, 2018. Tetapi kejadian bunuh berlaku pada 1 hari bulan 5, 2018. Justru yang Arif, beban terletak kepada pihak perayu untuk membuktikan pada tarikh hari kejadian 1 hari bulan 5, 2018 tertuduh tidak waras sewaktu melakukan pembunuhan dan ini gagal dibuktikan oleh pihak perayu. Yang Arif, keterangan ikut keadaan boleh dianalogikan seperti ini. Apabila keterangan-keterangan ialah benang-benang yang mengikat, membentuk seutas tali yang hanya membawa pada satu kesimpulan, iaitu untuk menjerut leher tertuduh. Justru yang Arif, berdasarkan rantaian peristiwa yang telah saya bentangkan, jelas menunjukkan bahawa ia hanya membawa pada satu kesimpulan, iaitu tertuduh telah membunuh si mati dan elemen actus reus sudah pun dibuktikan. Yang Arif, izinkan saya untuk meneruskan isu kedua kami di pihak responden, iaitu tertuduh mempunyai niat untuk membunuh si mati di bawah Seksyen 300C Kanun Keseksaan. Seksyen 300C memperuntukkan bahawa perbuatan itu dilakukan dengan niat untuk menyebabkan bencana tubuh yang secara lazimnya menyebabkan kematian. Dan kami ingin merujuk kepada kes Solik 2 melawan pendakwa raya, di mana Mahkamah Rayuan pada tahun 2019 memutuskan bahawa bencana tubuh yang dialami oleh si mati adalah terlalu dahsyat dan serius sehingga menyebabkan peluang hidup si mati terlalu nipis, dan ini membuktikan niat wujud di bawah Seksyen 300(C Kanun Keseksaan. Yang Arif, kami mempunyai dua alasan untuk membuktikan bahawa tertuduh membunuh dengan niat. Yang pertama, perayu mempunyai perancangan untuk membunuh si mati. Yang kedua, bahagian badan yang dicederakan oleh tertuduh menunjukkan niat membunuh. Beralih pada alasan yang pertama, iaitu perayu atau tertuduh mempunyai perancangan, kami ingin merujuk kepada kes Yin Soo Ho melawan pendakwa raya, di mana Mahkamah Rayuan pada tahun 2014 memutuskan bahawa perancangan boleh dilihat dari tindak tanduk tertuduh pada waktu sebelum dan selepas kejadian. Yang Arif, pada fasa sebelum, merujuk kepada soalan penghujahan, kesemua saksi-saksi pendakwaan memberi keterangan bahawa beliau melihat tertuduh bersama senjata yang berbahaya, tajam dan mematikan. Kemudian pada fasa selepas, tindakan tertuduh melarikan diri ke kawasan sungai dan dijumpai menyorok oleh Inspektor Rosli SP6, jelas menunjukkan bahawa beliau tahu bahawa perbuatan yang membunuh si mati adalah salah di sisi undang-undang. Kerana yang Arif, manusia yang normal, jika mereka tahu bahawa perbuatan mereka salah, sudah tentunya dia akan melarikan diri daripada tempat kejadian. Justru jelas yang Arif menunjukkan bahawa tertuduh mempunyai perancangan untuk membunuh si mati. Yang Arif, Tapi tengok daripada fakta, tangkapan dibuat bukannya pada hari yang sama yang kejadian tidak lewat. Jadi macam mana nak kaitkan apa yang dikatakan sebagai menurut tadi? terima kasih yang Arif. Justru disebabkan fakta bahawa tertuduh ditangkap 3 minggu selepas daripada kejadian, jelas menunjukkan bahawa beliau mempunyai niat untuk menyorokkan diri selepas membunuh si mati, kerana beliau tahu bahawa perbuatan beliau membunuh si mati adalah salah di sisi undang-undang, menunjukkan bahawa beliau mempunyai perancangan untuk membunuh si mati. Yang Arif, yang Arif, alasan kedua kami ialah bahagian badan yang dicederakan oleh tertuduh menunjukkan niat membunuh. Kami ingin merujuk kepada kes mercu tanda Tan Bakti melawan pendakwa raya, di mana Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa sifat kecederaan luka yang dialami di bahagian dada dan jantung mangsa menunjukkan niat membunuh. Yang Arif, kami juga ingin merujuk kepada kes Muhammad Syamsul Abdul Aziz melawan pendakwa raya, di mana Mahkamah Persekutuan pada tahun 2016 memutuskan bahawa walaupun terdapat satu sahaja tikaman pada badan si mati, tetapi tikaman ini mempunyai daya paksa yang menyebabkan kepada kematian mangsa. Yang Arif, berbalik pada kes kita pada hari ini,
keterangan SP15 menunjukkan bahawa bukan hanya satu tikaman yang ada pada badan si mati, bahkan terdapat beberapa tikaman pada badan si mati yang menusuk jantung, menyebabkan pendarahan yang banyak sehingga menyebabkan kematian si mati. Justru yang Arif jelas menunjukkan bahawa bahagian badan yang dicederakan oleh tertuduh menunjukkan bahawa tertuduh mempunyai niat untuk membunuh. Yang Arif sebagai kesimpulannya, berdasarkan dua alasan bahawa tertuduh mempunyai perancangan untuk membunuh si mati, dan yang kedua, bahagian badan yang dicederakan oleh tertuduh menunjukkan niat mati, jelas menunjukkan bahawa tertuduh telah membunuh si mati dengan niat di bawah Seksyen 300(c) Kanun Keseksaan. Yang Arif, adakah terdapat soalan yang dapat saya bantu mahkamah pada hari ini? Baik, Ya Arif. Izinkan saya untuk menghujahkan penghujaan saya pada hari ini. Terima kasih. Dengan izin Mahkamah Yang Mulia, Yang Arif, saya Muhammad Husaini Muhammad Rozi sebagai Timbalan Pendakwa Raya mewakili responden dalam kes ini. Ya Arif, saya akan menyampaikan hujahan ketiga buat mahkamah pada hari ini. Ya Arif, izinkan saya untuk memulakan hujahan saya. Terima kasih Ya Arif. Ya Arif, perayu telah menghujahkan Mahkamah Tinggi telah terkilaf dalam menolak dalihan ketidaksiuman tertuduh. Maka, untuk membalas hujahan perayu, responden menghujahkan bahawa tertuduh gagal menyimpulkan pembelaan ketidaksiuman di bawah Seksyen 84 Kanun Keseksaan. Kami menghujahkan Mahkamah Tinggi adalah betul dalam menolak pembelaan ketidaksiuman di bawah peruntukan Seksyen 84 Kanun Keseksaan yang dibangkitkan oleh perayu, dan kami mempunyai dua alasan. Yang pertama, perayu adalah dalam keadaan yang waras semasa pembunuhan berlaku. Yang kedua, perayu berupaya untuk mengetahui keadaan perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan berlawanan dengan undang-undang. Berkaitan dengan alasan pertama hujahan ketiga kami, iaitu perayu dalam keadaan yang waras semasa pembunuhan berlaku. Ya Arif, perayu telah menyimpulkan pembelaan ketidaksiuman di bawah Seksyen 84, iaitu di antara kecuali am dalam Bab 4 Kanun Keseksaan. Ya Arif, dalam kes mercu tanda di England pada tahun 1843, iaitu R melawan McNaughton, telah menggariskan 4 prinsip di mana tertuduh perlu memenuhi kesemua 4 prinsip tersebut untuk membela diri dengan Seksyen 84 Kanun Keseksaan. Prinsip McNaughton telah meletakkan panduan di mana tertuduh perlu membuktikan penyakit jiwa yang dialami tertuduh telah menjejaskan pemikiran dan mengakibatkan tertuduh melakukan satu perbuatan jenayah. Ya Arif, dalam kes di Mahkamah Rayuan Putrajaya pada tahun 2019, iaitu pendakwa raya melawan Lee Kiam Wat, beban pembuktian untuk membuktikan tertuduh tidak waras adalah terletak pada tertuduh. Ya Arif, dan katakan 4 keperluan. baiklah Ya Arif, 4 prinsip satu saja apa yang secara ringkas ke 3 keperluan McNaughton. Ya Arif, 2 prinsip akan dijelaskan dalam alasan pertama saya, manakala 2 alasan lagi akan disampaikan menerusi alasan kedua yang akan disampaikan selepas ini. Terima kasih Ya Arif. Ya Arif, dalam kes ini, tertuduh telah menampilkan rekod penyakit jiwa yang dialaminya dan disahkan oleh Pusat Perubatan Universiti Malaya dan Hospital Sungai Buloh tempat beliau pernah dirawat. Berkait dengan kesnya Arif, menurut keterangan perayu, beliau pernah mengalami masalah penyakit jiwa dan telah dimasukkan ke ward psikiatri kira-kira 14 tahun yang lalu. Tetapi yang Arif, tempoh 14 tahun yang lalu adalah terlalu jauh untuk mengaitkan ketidaksiuman perayu dengan pembunuhan yang berlaku. Malah, keterangan perayu tidak disokong mana-mana pakar perubatan bahawa ketika pembunuhan berlaku, perayu mengalami penyakit jiwa yang sama yang dilalui 14 tahun yang lalu. Justru, perayu adalah dalam keadaan yang waras dan tidak mengalami sebarang penyakit mental dan tiada faktor ketidaksiuman yang mendorongnya untuk melakukan pembunuhan. Ya Arif, saya ingin menarik perhatian mahkamah pada Seksyen 85 Kanun Keseksaan.
Sebagai respon kepada perayu, perlu diberi perhatian di sini bahawa Seksyen 85 Subseksyen 1 iaitu pembelaan mabuk telah menjelaskan di mana mabuk secara sukarela tidak boleh menjadi suatu pembelaan terhadap suatu pertuduhan jenayah. Maafkan saya, Arif. Ya Arif, dalam kes ini perayu sendiri mengakui beliau mengambil dadah dengan banyak selepas makan malam bersama si mati. Ya Arif, juga respon buat penghujahan perayu pada hari ini. Mereka menggunakan keterangan daripada SD4 yang mengatakan sekiranya perayu mengambil dadah dengan banyak, beliau akan bertindak dengan ganas, Ya Arif. Tetapi disebabkan inilah beliau tidak boleh untuk membela diri dengan Seksyen 84 dan Seksyen 85 kerana dia telah pun mengambil dadah secara sukarela, Ya Arif, dan ini telah pun menggagalkan niat murni di meja perayu. Ya Arif, dalam kes di Mahkamah Persekutuan pada 2009 iaitu pendakwa raya melawan Nur Riza bin Mat Tahar telah menjelaskan ketidakupayaan akal yang disebabkan oleh pengambilan ganja secara sukarela tidak boleh menjadi pembelaan di bawah Seksyen 85 Kanun Keseksaan. Maka perayu telah gagal dalam membela diri dengan pembelaan mabuk di bawah Seksyen 85 Kanun Keseksaan jika ketidaksempurnaan akal adalah disebabkan oleh perbuatan sendiri yang mengambil dadah dengan sukarela. Ya Arif, kami telah menghujahkan setakat ini perayu telah gagal dalam menimbulkan ketidaksiuman ketika perbuatan bunuh dilakukan. Maka seterusnya, mahkamah perlu mengambil kira tindak tanduk perayu selepas pembunuhan berlaku untuk menilai sama ada perayu tahu perbuatan membunuh itu adalah salah dan berlawanan dengan undang-undang yang bertepatan dengan elemen ketiga dan keempat dalam Seksyen 84 Kanun Keseksaan. Ya Arif, izinkan saya untuk meneruskan hujahan saya. Baik, Ya Arif. Ya Arif, berkaitan dengan alasan kedua, hujahan ketiga kami iaitu perayu berupaya untuk mengetahui keadaan perbuatan bunuh yang dilakukannya adalah salah dan berlawanan dengan undang-undang. Kami menghujahkan perayu sedar bahawa membunuh si mati adalah salah dan bertentangan dengan undang-undang. Pohon dirujuk muka surat 2 dan 3, perenggan 4 dan 5 dalam soalan penghujahan. Ya Arif, menurut keterangan dari jiran dan rakan SP11 iaitu Samsudin dan SP10 iaitu Mustafa, rumah Datuk tertuduh telah terbakar semasa tertuduh berada di luar rumah dan rumah tersebut terbakar selepas pembunuhan mangsa berlaku. Ya Arif, berdasarkan keterangan tersebut dan prinsip bersabit dengan keterangan ikut keadaan, kami mengaitkan kebakaran yang berlaku adalah disebabkan tindakan perayu yang sengaja membakar rumah tersebut untuk menghapuskan bukti bahawa beliau telah membunuh mangsa. Ya Arif, pohon dirujuk kes di Mahkamah Persekutuan pada tahun 1980 iaitu Muharram bin Anson melawan pendakwa raya. Kes ini menarik, Ya Arif, kerana terdapat persamaan dengan kes perayu. Saksi iaitu jiran melihat tertuduh seorang sahaja berada di luar rumah tetapi tidak melihat secara langsung tertuduh telah membakar rumah tersebut. Maka dalam kes ini, mahkamah menerima keterangan saksi yang disokong oleh saksi lain dan membuat inference bahawa tertuduh telah membakar rumah tersebut. Berkait dengan kes pula, berdasarkan keterangan SP11 dan SP10, jelas perayu seorang sahaja yang telah melakukan pembunuhan tersebut dan pembakaran rumah dengan sengaja untuk menghapuskan bukti yang mengaitkannya dengan pembunuhan. Hal ini jelas tidak menyokong pembelaan bahawa dia tidak waras semasa melakukan pembunuhan tersebut. Ya Arif, berkait pula dengan tindakan kedua perayu selepas pembunuhan berlaku, pohon dirujuk muka surat 3, perenggan 6 dalam soalan penghujahan. SP6 iaitu Inspektor Rosli memberi keterangan bahawa perayu ditangkap ketika menyorokkan diri di dalam sungai kampung tersebut pada 25 Jun 2018 atau selepas 25 hari pembunuhan si mati berlaku. Ya Arif, adalah amat menghairankan sekiranya perayu mandi di sungai tersebut seperti hari-hari biasa. Mengapa sepanjang 25 hari tersebut beliau tidak pulang ke rumah dan melawat rumahnya yang telah terbakar? Apabila beliau tidak pulang ke rumah sepanjang 25 hari tersebut, jelas perayu waras dan tahu akan akibat dari perbuatannya. Ya Arif, dalam kes di Mahkamah Rayuan Putrajaya pada tahun 2019 iaitu pendakwa raya melawan Lee Kiam Wat, tertuduh menyembunyikan diri di dalam semak selepas membunuh mangsa. Maka mahkamah dalam penghakimannya mendapati bahawa perayu tahu akan pembunuhan yang dilakukannya. Ya Arif, berdasarkan kedua-dua tingkah laku perayu selepas pembunuhan berlaku iaitu dengan membakar rumah selepas pembunuhan berlaku dan menyorokkan diri di sungai,
jelas menunjukkan bahawa perayu tahu keadaan perbuatan bunuh yang dilakukannya adalah salah dan berlawanan dengan undang-undang. Ya Arif, berdasarkan bukti dan keterangan saksi telah dapat dibuktikan bahawa perayu telah gagal menyimbolkan pembelaan ketidaksiuman di bawah peruntukan Seksyen 84 Kanun Keseksaan dan perayu gagal untuk membuktikan keraguan munasabah. Oleh itu, kami merayu Mahkamah Yang Mulia ini untuk mengekalkan pensabitan kesalahan membunuh ke atas perayu dan dikenakan hukuman gantung sampai mati seperti yang ditetapkan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dan kami menegaskan kembali hujahan-hujahan responden, iaitu yang pertama, tertuduh membunuh si mati berdasarkan keterangan ikut keadaan. Kedua, tertuduh membunuh si mati dengan niat di bawah Seksyen 300 Kanun Keseksaan. Dan yang ketiga, tertuduh gagal membuktikan pembelaan ketidaksiuman di bawah Seksyen 84 Kanun Keseksaan. Jika tiada lagi persoalan dari Yang Arif, dengan izin mahkamah, saya mengakhiri penghujahan saya di sini. Terima kasih Yang Arif. Silakan pihak perayu untuk mengemukakan hujahan penggulungan. Terima kasih Arif. Ya Arif, sebelum saya memulakan hujahan balas di peringkat perayu, saya ingin membetulkan istilah yang digunakan oleh peguam responden dalam Mahkamah Yang Mulia hari ini, di mana responden menggunakan istilah yang tidak tepat bagi istilah circumstantial evidence. Dengan izin Yang Arif, istilah yang lebih tepat adalah istilah keterangan bersandarkan keadaan dan bukannya keterangan ikut keadaan Yang Arif. Baiklah Yang Arif, saya mulakan dengan hujahan balas peguam perayu pada hari ini. Ya Arif, responden pada hari ini menyatakan bahawa mereka sudah berjaya membuktikan bahawa senjata tajam itu sudah mencukupi untuk membuktikan rantaian kes mereka tidak terputus. Namun yang demikian Yang Arif, sebenarnya dalam kes ini percanggahan antara keterangan saksi-saksi pendakwaan sekaligus menunjukkan bahawa saksi itu sendiri perlu diragui dan menunjukkan rantaian kes terputus Yang Arif. Seterusnya Yang Arif, berlakunya concussion dengan izin Yang Arif ataupun tokok tambah dalam fakta kes ini di mana peguam perayu dengan menambah fakta kes hari ini dengan menyatakan bahawa luka tikaman itu disebabkan oleh senjata tajam. Jika Yang Arif rujuk fakta kes yang diberikan, tiada sebarang kenyataan. Peguam responden, maafkan saya Yang Arif, peguam responden telah mengeluarkan satu tokok tambah kepada fakta kes. Tiada dinyatakan dalam fakta kes bahawa luka tikaman itu disebabkan oleh senjata tajam. Seterusnya Yang Arif, peguam responden hari ini mencabar keputusan pakar SD4 iaitu pakar sekretari tanpa membawa sebarang saksi pakar untuk mencabar keterangan saksi pakar. Ini menunjukkan apa Yang Arif dengan izin failure to rebut amount to acceptance dengan izin Yang Arif. Seterusnya Yang Arif, pihak responden hari ini juga menyatakan tertuduh ataupun perayu mempunyai niat dengan membawa kes mercu tanda memerlukan perayu mempunyai pra-perancangan dan juga melihat kepada bahagian badan. Namun Yang Arif, perlu mahkamah membezakan fakta antara kes mercu tanda dan juga kes semasa, di mana kes semasa bergantung sepenuhnya kepada keterangan bersandarkan keadaan, maka elemen motif adalah perlu untuk dibuktikan untuk membawa kepada elemen niat Yang Arif. Dan juga keterangan yang menyatakan tertuduh melarikan diri di Sungai Yang Arif telah dicabar oleh pihak perayu, di mana keterangan ini disangkal oleh keterangan SD2 dan SD3 yang menyatakan sememangnya rutin harian tertuduh untuk mandi pagi di Sungai Yang Arif dan menjadi orang yang munasabah. Sekiranya mereka tahu mereka bersalah, mereka tidak akan menyorok di tempat yang mereka selalu pergi Yang Arif. Seterusnya Yang Arif, responden pada hari ini juga
merujuk kepada kes England pada tahun 1943 yang Arif. Perayu menghujahkan bahawa kes ini tidak mengikat kes semasa pada hari ini kerana akta keterangan itu sendiri sudah pelengkap dan juga kes-kes Malaysia juga banyak untuk dirujuk di dalam kes ini yang Arif. Seterusnya, saya tegaskan sekali lagi kegagalan mereka untuk mencabar saksi SD4 iaitu saksi pakar sekretariat dalam kes ini membawa kepada acceptance ataupun penerimaan dengan izin Yang Arif. Yang Arif, saya sebagai peguam perayu pada hari ini menghujahkan persoalan yang berbangkit dalam Mahkamah Yang Mulia ini adalah sama ada responden telah membentukkan satu rantaian keterangan yang kukuh yang membawa kepada satu kesimpulan sahaja, iaitu tertuduhlah yang menyebabkan kematian mangsa dan tertuduhlah menyebabkan kematian itu dengannya. Sekiranya persoalan ini gagal dikemukakan dan tidak berlaku, maka tertuduh perlu dilepaskan dan dibebaskan bagi mengelakkan salah laksana keadilan atau dengan izin miscarriage of justice berlaku yang Arif. Saya mohon agar Mahkamah Yang Mulia ini untuk mengakas dan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Terima kasih. Silakan pihak pendakwaan untuk respon. Dengan izin Mahkamah Yang Mulia, kami di pihak responden akan merespon segala hujah-hujah balas daripada pihak perayu. Yang pertama, perayu mengatakan bahawa istilah yang kami gunakan adalah salah. Sebenarnya yang Arif, di Mahkamah Yang Mulia, pihak perayulah yang telah melakukan kesalahan. Kerana istilah keterangan ikut keadaan telah digunakan dalam banyak kes di Malaysia. Antaranya yang Arif, dalam kes Sani Ang melawan pendakwa raya, dalam kes Tan Bakti melawan pendakwa raya dan juga di kes tahun 2019, kes yang paling baru di Mahkamah Persekutuan dalam kes Pubalan Peramal yang menggunakan keterangan ikut keadaan. Justru yang Arif, hujah perayu telah tertolak. Yang kedua, perayu mengatakan bahawa terdapat kecanggahan dalam keterangan-keterangan saksi pendakwaan. Yang Arif, kami ingin menegaskan di pihak responden bahawa keterangan saksi pendakwaan adalah konsisten. Kerana apa yang Arif? Kerana badik, golok, pisau adalah objek yang tajam, berbahaya dan boleh membunuh. Dan objek-objek tajam inilah yang menyebabkan kematian daripada si mati. Yang Arif, seterusnya perayu juga mengatakan bahawa kami di pihak responden sengaja-ngaja mereka fakta. Yang Arif, berdasarkan keterangan pakar forensik SP15 yang mengatakan bahawa kematian si mati adalah disebabkan oleh tikaman pada bahagian dada yang menusuk jantung dan menyebabkan kematian. Yang Arif, tikaman hanya boleh dilakukan dengan objek yang tajam, berbahaya dan mematikan. Justru tiada sebarang rekaan fakta oleh pihak responden pada hari ini. Yang Arif, pihak perayu juga mengatakan bahawa keterangan SP12 iaitu kawan tertuduh patut ditolak kerana beliau adalah seorang penghisap dadah. Kami ingin merujuk kepada kes pendakwa raya melawan Chow Mau di dalam Mahkamah Rayuan pada tahun 2019 yang memutuskan bahawa keterangan daripada penghisap dadah tidak semestinya tidak boleh diterima apabila mereka sudah mengangkat sumpah di hadapan mahkamah untuk memberi keterangan yang benar. Justru yang Arif, keterangan SP12 iaitu kawan tertuduh yang menghisap dadah perlu diterima oleh mahkamah pada hari ini kerana keterangan ini adalah keterangan yang kredibel. Yang Arif, perayu juga membangkitkan isu bahawa tindakan tertuduh mandi di sungai adalah selari dengan keterangan SD daripada kawan-kawan tertuduh. Yang Arif, kami ingin merujuk kembali kepada keterangan Inspektor Rosli yang mengatakan bahawa beliau menjumpai dan menangkap tertuduh hanya 3 minggu selepas kejadian di mana beliau melihat dan menangkap tertuduh menyorok di dalam sungai. Yang Arif, orang yang normal dan rasional tidak akan menyorok di sungai selama 3 minggu, melainkan bahawa beliau tahu bahawa perbuatannya membunuh si mati adalah salah di sisi undang-undang. Seterusnya yang Arif, pihak perayu mengatakan bahawa kami gagal untuk membuktikan pembelaan ketidaksiuman telah dibuktikan. Yang Arif, kami ingin merujuk kepada kes pendakwa raya melawan Noriza di mana Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa pembelaan ketidaksiuman di bawah Seksyen 84 tidak boleh digunakan jika tertuduh sendiri yang mengambil dadah secara sukarela. Justru yang Arif merujuk pada keterangan tertuduh sendiri. Yang Arif izinkan saya untuk menyimpulkan hujahan saya. Kerana perayu gagal untuk membuktikan bahawa tertuduh gagal untuk membuktikan bahawa pada hari kejadian beliau tidak waras berdasarkan keterangan-keterangan perubatan, justru menunjukkan bahawa tertuduh sememangnya waras pada hari kejadian dan membunuh si mati. Yang Arif, kami di pihak perayu memohon kepada Mahkamah Yang Mulia untuk mengekalkan pensabitan kesalahan membunuh ke atas tertuduh dan dikenakan hukuman gantung sampai mati
di bawah Seksyen 302 berdasarkan 3 isu. Yang pertama, tertuduh telah membunuh si mati berdasarkan keterangan ikut keadaan. Yang kedua, tertuduh telah membunuh si mati dengan niat di bawah Seksyen 300 Kanun Keseksaan. Dan yang ketiga, tertuduh gagal untuk membuktikan pembelaan ketidaksiuman di bawah Seksyen 84 Kanun Keseksaan. Jika tiada sebarang soalan lebih lanjut kepada Mahkamah Yang Mulia, saya memohon izin untuk menghentikan pemujaan saya. Bagi keterangan ikut keadaan yang dirujuk kes Sani Ang seperti keputusan di Mahkamah Singapura, Ya, benar ya, Arif? boleh berikan sedikit fakta tentang kes itu. Yang Arif, untuk menjawab soalan yang Arif sebentar tadi, kes Sani Ang melawan pendakwa raya, ya Arif, adakah saya dibenarkan untuk jawab soalan? Kerana masa baik Arif. Soalan di mahkamah. Ya. Ya Arif, fakta-fakta di dalam kes Sani Ang melawan pendakwa raya adalah seperti berikut. Di dalam kes tersebut, mayat tidak dijumpai. Yang Arif, mahkamah telah menggunakan keterangan ikut keadaan sepenuhnya untuk menyabitkan kesalahan kepada tertuduh. Kerana yang pertama, tertuduh telah diisytiharkan bankrupt pada setahun sampailah sehari sebelum kejadian. Yang kedua, si mati mempunyai insurans yang telah menamakan ibunya sebagai penerima insurans. Yang ketiga, si mati ialah perenang amatur. Dan kemudian tertuduh dengan sengaja membawa si mati berenang di tempat yang berbahaya. Dan kemudian yang keempat, apabila si mati tidak timbul daripada renangannya yang menunjukkan bahawa beliau telah sengaja dilemaskan, tertuduh langsung tidak terjun ke tempat itu untuk menyelamatkan si mati. Dan pada keesokan harinya, selepas kematian si mati, tertuduh telah melakukan tuntutan terhadap insurans kematian si mati. Telah menunjukkan bahawa terdapat motif di pihak tertuduh untuk membunuh si mati, iaitu kekasih beliau. Terima kasih Yang Arif.